Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan berkongsi berkaitan dengan hikmah penurunan Al-Quran daripada perspektif psikologi. Di antara perkara penting yang kita perlu bagi perhatian adalah macam mana keadaan ataupun fenomena manusia sebelum kedatangan Islam, sebelum turunnya Al-Quran. Manusia di seluruh dunia, bukan hanya di tanah Arab, dilihat seolah-olah macam berkongsi satu konflik dan masalah yang sama, iaitu rasa kekosongan jiwa. Disebabkan rasa kosong ini, akhirnya mereka mencipta pelbagai agama-agama baru dan bahkan mencipta meditasi dalam agama bertujuan untuk mengisi rasa kosong yang ada dalam diri mereka. Terdapat satu teori yang mengatakan di antara punca manusia bermasalah adalah disebabkan mereka tidak memahami dan tidak mengetahui tujuan hidup mereka. Oleh sebab itu Allah turunkan Al-Quran memberi guideline kepada manusia tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah mengurniakan kepada kita beberapa potensi bertujuan untuk membezakan antara manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Di antaranya adalah potensi akal, iaitu kemampuan berfikir secara rasional. Wahyu pertama yang Allah turunkan adalah Iqra, bacalah, bertujuan untuk memecah norma masyarakat pada ketika itu yang selesa tidak berfikir, tidak menggerakkan akal mereka dengan baik. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan beberapa istilah lain, di antaranya adalah tadabbur, tafakkuh, tazakkur, tanazzur dan tazakkur, menunjukkan betapa signifikannya akal untuk beroleh hidayah. Yang kedua adalah potensi kesedaran atau self-awareness. Self-awareness ni adalah sejauh mana kita memahami fikiran, emosi serta tindakan kita dan bagaimana kesannya pada diri sendiri serta orang yang berada di sekeliling. Dalam Al-Quran, Allah ceritakan akibat daripada manusia yang tidak aware dengan dirinya sendiri sehingga membawa kepada dosa. Dalam surah Al-An'am, Allah gambarkan keadaan seorang hamba yang menjauhkan orang lain daripada Al-Quran dan bahkan dia sendiri yang jauh dari Al-Quran. Pada hakikatnya dia sedang membinasakan dirinya dan dia dalam keadaan tidak sedar. Kiranya tidak sedar itu membawa kepada dosa dan kerosakan, bermaksud aware terhadap diri sendiri membawa kepada kebaikan. Okey, yang ketiga adalah potensi membuat pilihan dan bertanggungjawab. Secara fitrahnya Allah jadikan manusia ni tahu membezakan di antara baik dan buruk. Dan kemudian Allah bagi kita dua pilihan, tetapi dalam masa yang sama kita akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pilih. Bermaksud, sekira seorang hamba itu dimasukkan ke dalam syurga, itu adalah disebabkan pilihannya yang berusaha untuk membuat amal soleh. Dan sekiranya seorang hamba itu dimasukkan ke dalam neraka, juga adalah kerana pilihannya yang sengaja dan selesa untuk melakukan dosa. So, apa signifikan tanggungjawab di sini adalah supaya manusia membuat pilihan yang baik dan cermat demi masa depannya di akhirat. So, secara kesimpulannya, Al-Quran sangat menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam diri manusia. Bukan sahaja memberi guideline bagaimana cara untuk hidup di dunia, bahkan Al-Quran datang ceritakan perihal akhirat, membuka keterbatasan dunia yang menyebabkan kita rasa tak tenang dan tak puas hati. Bila kita tahu ada akhirat, hati kita lebih tenang. Pada hakikatnya kita hidup untuk mati dan kita mati untuk hidup kembali.